Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang konsep epistemologi dan moral relativisme di Malaysia. Epistemologi ditakrifkan sebagai kajian atau teori tentang sifat dan asas pengetahuan, terutamanya dengan merujuk kepada had dan kesahihannya. Istilah ini berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos bermaksud alasan. Ini adalah salah satu daripada 4 cabang utama falsafah, yang lain ialah metafizik, logik dan etika. Salah satu penyumbang pertama kepada epistemologi ialah Aristotle yang hidup antara 384 BCE dan 322 BCE. Seorang ahli falsafah Yunani, Aristotle menyediakan keperluan untuk cabang sedemikian dengan menyebut bahawa falsafah sentiasa bermula melalui pemikiran yang lebih mendalam. Epistemologi mempunyai 5 elemen utama: kesahan, sebab, logik, objektiviti dan konsep. Kesahan merujuk kepada diri kita jika ia sah, kerana ini adalah satu-satu cara untuk memperoleh dan mengesan maklumat di seluruh dunia. Ini mestilah menggabungkan sekurang-kurangnya satu daripada 5 deria, perkara yang kita boleh hidup, sentuh, rasa atau lihat. Sebab adalah kaedah kita menimba ilmu. Logik adalah kaedah kami untuk mengekalkan konsistensi dalam set pengetahuan kami. Objektiviti adalah cara kami mengaitkan pengetahuan dengan realiti untuk menentukan kesahihannya. Konsep ialah abstrak, butiran spesifik realiti atau abstraksi lain. Epistemologi yang betul ialah epistemologi rasional. Di bawah kajian epistemologi, terdapat beberapa aliran pemikiran, tetapi ia boleh dikategorikan secara meluas kepada 2 kumpulan berbeza, rasionalisme dan empirisisme. Rasionalisme mencadangkan bahawa pengetahuan berasal daripada pemikiran rasional atau idea semula jadi, bebas daripada pengalaman deria. Sebaliknya, empirisisme menekankan peranan pengalaman deria dalam memahami realiti. Moral seperti yang ditakrifkan oleh Oxford Languages merujuk kepada piawaian tingkah laku, prinsip-prinsip betul dan salah. Dalam masyarakat, moral menggambarkan apa yang wujud daripada apa yang sepatutnya wujud. Idea moral individu ditentukan terutamanya oleh pengetahuan dan kepercayaan peribadinya. Dalam epistemologi, terdapat 2 cabangan yang lebih mendalam dalam jenis moral yang terdapat dalam masyarakat: relativisme moral dan objektivisme moral. Relativisme moral merupakan satu cabang epistemologi yang berhujah bahawa kebenaran atau kekeliruan penilaian moral atau pembenarannya tidak mutlak atau universal, tetapi bersifat relatif kepada tradisi, keyakinan atau amalan kumpulan individu, seperti yang ditakrifkan oleh Ensiklopedia Falsafah Stanford. Sebaliknya, objektivisme moral juga merupakan satu cabang epistemologi yang merupakan songsangan relativisme. Objektivisme moral menyokong idea bahawa kebenaran atau kekeliruan penilaian moral atau pembenarannya adalah mutlak dan universal. Di dalam dunia moden, kedua-dua cabangan epistemologi ini dapat diwakili oleh sekularisme dan agama. Malaysia merupakan sebuah negara Islam dan agama adalah satu aspek penting dalam identitinya, perlembagaannya dan perundangannya. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Selain itu, majoriti rakyat Malaysia adalah Muslim, diikuti oleh pengikut Buddha dan kemudiannya oleh pengikut Kristian. Statistik ini menunjukkan bahawa agama adalah faktor penting dalam budaya dan identiti Malaysia. Oleh itu, dengan angka-angka ini adalah munasabah untuk menyimpulkan bahawa rakyat Malaysia mungkin cenderung menyokong idea objektivisme moral berbanding dengan relativisme. Namun, perkara tersebut tidak semestinya benar. Dalam era postmoden Malaysia ini, terdapat retak yang jelas antara agama dan sekularisme dalam masyarakat. Oleh itu, dibincangkan adalah situasi di mana kedua ideologi epistemologi yang berbeza ini telah bertembung dalam tempoh baru-baru ini dan bagaimana ideologi yang berbeza ini telah memberi impak kepada Malaysia secara keseluruhannya. 5 isu semasa yang kami akan bincangkan ialah konsep LGBTQ+, konsep DNR, perkahwinan diatur, perkahwinan kanak-kanak dan perkahwinan antaragama.
Sejak zaman penjajah, undang-undang yang penjenayaan aktiviti seksual sejenis telah dikuatkan di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan. Seksyen ini melarang pengetahuan duniawi terhadap aturan alam dan ketidaksenonohan kasar, mendedahkan individu kepada hukuman maksimum 20 tahun penjara dengan sebab. Berbeza dengan penolakan dan stigmatisasi yang digambarkan dalam media berasaskan Islam di Malaysia, negara-negara Barat mengambil pendekatan berbeza di mana mereka lebih menekankan kepada kepelbagaian dan kemanusiaan. Oleh itu, platform yang menganut fahaman humanisme sering menekankan untuk menunjukkan simpati terhadap mereka yang menjadi mangsa dalam masyarakat dan bukannya kritikan dan diskriminasi. Ini secara langsung menggambarkan mereka mengetepikan perbezaan sama ada dari segi orientasi seksual atau identiti jantina. Mereka juga memilih untuk memberi tumpuan kepada fakta bahawa semua individu adalah manusia dan semua harus berdiri di sisi yang sama. Sebagai sebahagian dalam refleksi untuk laporan ini mengenai epistemologi moral, khususnya antara relativiti moral dan objektiviti moral dalam komuniti LGBTQ+, ia sejajar dengan bab 6 yang menekankan peranan kepercayaan dalam membentuk persepsi kita tentang kebenaran. Ini ditunjukkan dengan sempurna dalam senario berkenaan komuniti LGBTQ+ dengan prinsip yang didorong oleh agama dan kepercayaan di Malaysia, yang membawa kepada justifikasi yang mungkin berada di bawah relativity moral dan bukannya objectivity moral serta bagaimana ia membentuk identiti masyarakat secara lebih massal. Do not resuscitate DNR menunjukkan kepada doktor dan penyedia penjagaan kesihatan lain bahawa anda tidak mahu percubaan CPR jika jantung atau pernafasan anda berhenti. Para doktor mempunyai budi bicara untuk mengeluarkan perintah DNR jika CPR dianggap tidak berkesan untuk pesakit tanpa mendapatkan persetujuan daripada pesakit atau ahli keluarga mereka. Untuk ini, 3 doktor yang dipercayai diperlukan untuk mengesahkan kesesuaian relevan pesanan DNR berdasarkan keadaan pesakit. Sesetengah orang mungkin bertanya-tanya, jika CPR dapat menyelamatkan nyawa, mengapa ada orang yang mahu pesanan DNR? Hakikatnya ialah walaupun CPR boleh menyelamatkan nyawa, terkadang ia tidak berfungsi. Walaupun seseorang itu diberi hidup semula, mereka mungkin mengalami kecederaan yang menyakitkan semasa CPR, seperti rusuk patah dan patah tulang sternum. Sesetengah orang yang menghidap penyakit kronik atau keadaan perubatan serius mungkin tidak mahu CPR dilakukan ke atas mereka. Mengambil kira bahawa Malaysia ialah sebuah negara majoriti Islam, terdapat pelbagai pendapat mengenai pengenalan pesanan DNR ke negara ini. Laporan ini akan meneroka konsep DNR dari sudut pandangan perspektif Islam dan pandangan yang berbeza mengenai DNR. Dalam memikirkan topik DNR, terutamanya dalam rangka epistemologi, khusus relativity moral yang dibincang dalam bab 6, jelas bahawa tidak ada benar atau salah mutlak apabila datang kepada perintah DNR. Pendapat mengenai DNR sangat peribadi dan diperangui oleh pelbagai faktor. Ramai percaya bahawa DNR membolehkan individu untuk mengekspresikan keutamaan mereka mengenai campur tangan perubatan selaras dengan prinsip autonomi pesakit. Mereka percaya bahawa kualiti hidup adalah penting dan mengelakkan campur tangan perubatan agresif boleh mengelakkan penderitaan yang tidak perlu. Sebaliknya, sesetengah orang mungkin melihat DNR secara negatif kerana mereka menganggapnya sebagai penyerahan terhadap situasi yang mengancam nyawa. Mereka berpendapat bahawa kemajuan perubatan boleh mengikatkan
majoriti hidup pelbagai individu yang menghadapi keadaan kritikal dan memilih untuk tidak menghidupkan semula boleh mengehadkan potensi pemulihan. Individu dengan kepercayaan agama yang berbeza akan melihat Diana sebagai membunuh diri yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Memahami pelbagai pendapat mengenai Diana adalah penting apabila menavigasi kuasaan yang kompleks keputusan akhir hayat dan menghormati individu lain dalam menentukan keutamaan perubatan mereka. Di Malaysia, perkahwinan diatur mempunyai sejarah panjang yang berakar dalam tradisi budaya, kepercayaan agama dan norma-norma masyarakat. Amalan ini sering diperanguhi oleh nilai-nilai Islam kerana Malaysia adalah sebuah negara majoriti Islam. Dari sudut pandangan relativisme moral, seseorang perlu mengakui bahawa apa yang mungkin dianggap sebagai moral yang diterima atau tidak diterima dalam satu konteks budaya mungkin berbeza dalam konteks yang lain. Penganut perkahwinan diatur di Malaysia sering berhujah bahawa amalan ini sejajar dengan nilai budaya, menggalakkan kestabilan keluarga dan memastikan keserasian berdasarkan latar belakang, nilai dan tradisi bersama. Dari sudut pandang mereka, tumpuan adalah kepada kesejahteraan kolektif dan harmoni keluarga daripada autonomi individu dalam memilih pasangan hidup. Secara kesimpulannya, apabila menilai relativisme moral dalam perkahwinan diatur di Malaysia adalah penting untuk menghargai nuansa budaya, agama dan masyarakat yang membentukkan alaman ini. Memahami kerangka moral yang pelbagai membolehkan perbincangan yang lebih berwibawa dan empatetik, menghormati pelbagai pandangan tentang apa yang dianggap sebagai moral yang diterima dalam konteks budaya Malaysia. Perkahwinan kanak-kanak adalah amalan di mana kanak-kanak di bawah umur 18 tahun berkahwin dengan orang dewasa atau kanak-kanak lain. Perkahwinan kanak-kanak didorong oleh faktor seperti kemiskinan, tradisi budaya, tekanan agama dan sosial, dan ketidakupayaan wanita untuk bekerja. Penyelidikan menunjukkan bahawa perkahwinan kanak-kanak mempunyai akibat jangka panjang yang teruk, termasuk akses terhad kepada pendidikan, kehamilan awal, dan tekanan ekonomi terhadap pengantin lelaki. Agama memainkan peranan penting dalam mewajarkan perkahwinan kanak-kanak di Malaysia, khususnya berpunca daripada kepercayaan Islam. Norma dan tekanan sosial turut menyumbang kepada penerimaan perkahwinan kanak-kanak sebagai pilihan dalam setengah masyarakat. Hampir 90% daripada kes perkahwinan kanak-kanak melibatkan kanak-kanak perempuan dan bilangan anak Islam yang berkahwin jauh melebihi orang bukan Islam. Untuk menangani isu ini, Malaysia telah melaksanakan inisiatif yang bertujuan untuk mengukuhkan perundangan, menambah baik penguatkuasaan, dan mempromosikan kempen kesedaran perkahwinan kanak-kanak merupakan isu moral disebabkan pencabulan hak asasi manusia yang serius menjejaskan perkembangan pendidikan, kesihatan, dan keselamatan kanak-kanak. Ia boleh membawa kesan kesihatan mental yang teruk untuk kanak-kanak perempuan, termasuk kemurungan, kebimbangan, dan gangguan tekanan. Di banyak negara, perkahwinan kanak-kanak dikawal melalui undang-undang sivil serta undang-undang adat dan agama khusus untuk setiap lokasi. Secara singkat, pada sudut moral relativism, walaupun amalan ini merupakan tradisi agama, perkahwinan ini kurang diterima dalam generasi ini. Akhir sekali, isu perkahwinan antara agama. Malaysia menjamin kebebasan beragama dengan Islam sebagai majoriti agama, sementara etnik lain mempraktikkan agama-agama seperti Hinduism, Buddha, Kristian, Taoism, dan Sikhism. Tradisi lama menunjukkan bahawa perkahwinan biasanya berlaku di antara orang yang berkongsi bangsa dan agama yang sama. Walau bagaimanapun, perkahwinan antara agama menjadi biasa di kalangan komuniti bukan Muslim di Malaysia, di mana pasangan boleh berkahwin tanpa perlu memeluk agama pasangan mereka.
Isu muncul apabila seorang bukan Muslim memeluk Islam sebelum mengesahkan perkahwinan sivil mereka. Ini menyebabkan konflik undang-undang antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil, terutama dalam hal hak penjagaan anak dan pembahagian harta. Selain daripada isu undang-undang, konflik juga timbul dari harapan masyarakat dan keluarga terhadap perkahwinan antara agama. Penerimaan terhadap perkahwinan antara agama boleh menjadi cabaran dengan beberapa individu menganggapnya sebagai ancaman terhadap identiti budaya dan agama, sementara yang lain menerima dengan lebih terbuka, menekankan kehormatan dan komunikasi dalam hubungan. Oleh itu, pendirian terhadap perkahwinan antara agama di Malaysia mencerminkan pelbagai pandangan dan nilai moral dalam masyarakat yang pelbagai budaya ini. Kesimpulannya, hasil kajian berkaitan epistemologi dan moral relativism dalam konteks konsep LGBTQ+, DNR, perkahwinan diatur, perkahwinan kanak-kanak dan perkahwinan antara agama telah membuka mata semua ahli kumpulan saya terhadap kompleksiti dan kepelbagaian etnik, kepercayaan, nilai dan pandangan dalam masyarakat. Dengan ini, kita dapat lebih memahami dan menghormati kepelbagaian pandangan moral yang wujud di kalangan masyarakat yang mempunyai kaum dan latar belakang berbeza. Dengan ini, kita dapat mempertimbangkan isu-isu dengan lebih teliti bagi mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak asasi manusia, kesaksamaan, dan kebebasan individu. Kita dapat mengaplikasikan pembelajaran ini dalam kehidupan harian, contohnya dengan mengamalkan nilai empati dan toleransi terhadap perbezaan individu dan budaya tanpa mengkritik dengan cepat. Secara singkat, pembelajaran tentang epistemologi dan moral relativism bukan sahaja menambah ilmu pengetahuan tetapi juga membina insan yang lebih beretika dalam masyarakat yang semakin kompleks ini.